السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض. وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Seperti mana surah Hamim Sejadah sebelum ini, di antara kandungan surah itu sebagai jawapan bagi suatu kekeliruan yang berlaku, yaitu kekeliruan mengenai jumpa seseorang dalam mimpi mengarahkan sesuatu yang bercanggah dengan tauhid. Apabila diikuti, selesai masalah. Apabila diikuti mimpi itu, sempurna hajat. Sedangkan perkara yang dia tengok dalam mimpi menyalahi syariat ataupun menyalahi akidah tauhid. Ataupun seseorang itu bukan dalam mimpi, pada alam zahir, secara yaqazah. Dia beritahu sesuatu. Perkara yang dia ajar, yang dia beritahu bercanggah dengan akidah tauhid atau bercanggah dengan syariat. Apabila diikuti, maka selesai masalah. Apabila diikuti, sempurna juga hajat. Ini macam mana? Jadi kita dah dengar sebelum ini Allah beritahu itu Allah adalah cara Allah Ta'ala. Dia adakan bagi seseorang yang menjauhi tauhid, menjauhi dalil tauhid daripada ayat-ayat Al-Quran, Allah akan adakan baginya Qur'ana. Maka Qur'ana inilah akan sentiasa membisik-bisikkan kepada dia perkara yang bercanggah dengan akidah tauhid ataupun perkara yang bercanggah dengan syariat. Apabila orang tu ikut, berlaku sesuatu. Jadi berlaku sesuatu dengan percanggahan tidak bermakna benar.
tidak bermakna betul. Jadi orang yang membisikkan kepada dia, mimpi yang dia tengok semua itu daripada bisikan syaitan. Sebab itulah mimpi yang baik, mimpi yang betul, apabila seseorang itu bermimpi, didapati menepati syariat yang sedia ada. Jika mimpi menyalahi syariat yang sedia ada dalam kitab, maka kita kata mimpi itu adalah bisikan syaitan. Mimpi bukan wahyu kepada orang-orang. Mimpi ada baik, mimpi ada buruk. Nak tahu baik dan buruk dia, kena tanya alim ulama yang muktabar, yang memiliki kemahiran daripada Al-Quran dan Sunnah. Daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukanlah setiap mimpi itu semua memberitahu makna baik atau petanda-petanda baik. Ramai mana manusia sesat dengan mimpi. Jadi mimpi daripada kita kena bersesuaian dengan wahyu yang Allah turunkan. Apabila mimpi bersesuaian dengan wahyu, barulah sah mimpi itu mimpi baik. Jika mimpi yang dilihat seorang itu bercanggah dengan wahyu, nak kata baik macam mana? Tentu sekali dia dikira bisikan. Kerana sesuatu yang dia dapat daripada mimpi bertentangan dengan wahyu. Jadi ulama pun, dia akan mentafsirkan mimpi mengikut ilmu. Bukan mengikut andaian. Kalau dia tafsir mimpi dengan mengikut andaian, dia sama dengan orang jahil. Sebab cara orang jahil begitu. Cara berilmu dengan wahyu. Kalau cara dengan nafsu, sama saja. Tidak beza. Jadi oleh kerana itulah apabila mimpi yang dilihat oleh seorang dibawa kepada seorang yang alim, orang alim akan tengok neraca wahyu yang ada dalam kitab. Kalau menyerupai, maka mimpi itu dikira baik. Jika menyanggahi, maka dikira bisikan. Tapi ramai mana masyarakat jahil sudah berpada dengan mimpi. Dengan gambaran-gambaran mimpi begitu begini, sudah cukup untuk dia menerimanya tanpa tanya. Tanpa tanya orang lebih alim. Begitu juga orang memberitahu sesuatu. Tak kira siapa orang tu dalam alam zahir ini. Maka orang berberitahu sesuatu, mungkin dia dapat bisikan. Mungkin dia berfahaman dengan ajaran yang tidak betul. Jadi apabila kita guna ajaran dia, kita beramal dengan ajaran dia, tiba-tiba dapat sesuatu atau kita dapat elakkan sesuatu. Jadi dapat sesuatu daripada pulangan kebaikan, selamat sesuatu keadaan daripada bahaya, bukan menandakan perkara yang diajar tu betul. Itu bukan neraca dia. Tak kira siapa yang ajar. Neraca tetap sama. Kalau perkara yang dia ajar tu menempati wahyu yang sudah ada, maka itulah dikira betul. Kalau menyalahi, adalah salah. Jadi orang jenis ni kita panggil apa? Kita panggil Qurana. Dia ada nama dalam syariat. Kena beza, ni alim ke Qurana? Orang alim ke? Ataupun dia qari? Dia manusia, rupa saja manusia tapi berjiwa syaitan. Sebab dia boleh beritahu perkara dunia, tapi dia tak boleh beritahu perkara agama kecuali dengan berlandaskan dalil dan bukti. Bukan kata setiap orang terbebas nak cakap apa saja tajuk agama. Tak kira palsu, tak kira sahih, bebas berkata. Tidak boleh. Jadi kalau dia bercakap dengan tanpa dalil, mengarut, kita panggil qari. Kita tak panggil dia tu ustaz. Kita tak panggil dia tu alim. Jadi qari lah biasa yang mengajarkan seseorang tu perkara-perkara seperti tadi. Jadi ajaran dia di segi natijah dapat dunia, tak dapat dunia. Selamat daripada bahaya atau tak selamat. Itu tidak penting. Dia bukan raja. Ia dikira ujian daripada Allah. Surah ni pula, satu sudut yang kita kena tawajuh, ialah surah Syura ni berkisah mengenai bukti wahyu. Alasan yang dikira untuk dipakai dalam agama. Bukti wahyu ataupun alasan yang dikira kukuh untuk dipakai dalam agama. Tentu sekali Allah Ta'ala adakan suatu peraturan. Jadi surah ni nak ajar kepada kita peraturan tentang ilmu. Peraturan tentang ilmu. Jadi sebelum kita baca dengan cara lebih detail, kita kena sedar
Biasanya kepincangan di segi ilmu salah satu penyebab bagi agama tidak dapat ditegakkan dengan betul. Allah Ta'ala akan beri bantuan. Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Sekiranya agama yang ditegakkan oleh manusia itu memang betul agama daripada wahyu dia. Kalau agama daripada rekaan hamba, Allah tak tolong. Allah tak bantu. Dan ia merupakan suatu fitnah. Dan orang seperti ini dalam hadis dikira Dajjal. Yang kita minta hari-hari doa dalam sembahyang sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Golongan-golongan yang bertopengkan manusia tapi dia Dajjal. Dia merosakkan manusia ramai dalam perkara agama. Kurang kerana disiplin ilmu yang sebenar, peraturan ilmu yang sebenar yang dia sepatut tahu, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Jadi, dalam surah Syura mengajar perkara-perkara yang bersangkut paut dengan bukti daripada wahyu, bukti daripada kitab. Bukti daripada wahyu, bukti daripada kitab. Ini satu tajuk. Jadi, dizahirkan, diangkat untuk diperhatikan kepada kita semua kedudukan wahyu. Pada permulaan surah, pertengahan dan akhir surah. Wahyu yang merupakan asas ilmu agama Islam ni, apa dia dan macam mana dia. Yang kita semua kena tahu. Kena alim dalam perkara ni, kena alim. Kena alim. Dan dia satu, perkara yang sangat mudah. Apabila kita belajar, dalam 2 jam dia boleh faham. Bukan berhajat pada banyak. Tentu kita, apabila kita nak menghadap Allah, kita tak akan buat sebarangan amal. Kita akan buat amal yang Allah akan terima. Kita bukan nak menghadap orang lain. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bertemu dengan Nabi kita. Dan dia tajuk agama. Tajuk keselamatan hakiki yang sebenar. Atau kalau silap, kebinasaan hakiki. Perkara yang sebenar. Jadi tentu sekali tak boleh ambil mudah. Jadi kita kena sedarkan diri kita sendiri dan masyarakat. Tajuk ilmu yang diberitahu oleh Allah dalam surah Syura ni semua kena pakat tahu. Bukan pakat tengok dan ambil. Sebab ilmu satu benda yang kita kena ambil dengan cara rasmi. Dan kita berhak mengajar dengan cara rasmi. Lebih-lebih lagi agama. Supaya kita boleh bezakan berita yang kita dengar daripada tajuk agama ini, dia daripada sumber yang sahih ataupun sebaliknya. Jadi oleh kerana ada dalam surah ini pemberitahuan daripada Allah kepada kita semua dalam surah Syura, maka kita tak boleh ambil mudah. Jadi kalau seorang tu beragama dengan cara ala kadar, pak turut, pakai ikut-ikut seperti gerabak kereta api, tak kena. Cara tu cara yang tidak kuat, yang tidak kukuh, yang daif. Agama saya seperti dia. Sedangkan kita boleh belajar sendiri. Allah bekal ke Al-Quran untuk bukan puak-puak ulama. Allah bekal ke Al-Quran untuk puak kita semua. Siapa yang membezakan ni? Orang malas saja ni ilmu orang alim. Kita orang jahil. Jadi nak biarkan diri kita dalam keadaan kelompok jahil, tapi nak masuk syurga Firdaus. Sedangkan ilmu sangat tidak payah. Mudah. Dia boleh tahu, kita pun boleh tahu. Dia sama dengan kita sama-sama ada akal. Kita boleh belajar. Konon yang kata mereka kita tak tahu Arab. Ya. Majoriti masyarakat dalam dunia ni ajam, dia tidak Arab. Bukan orang Arab saja akan masuk syurga, orang ajam pun akan masuk syurga. Jadi faham kadang-kadang tidak semestinya dia berbahasa Arab. Faham adalah dia kena faham daripada kitab, daripada bahasa Arab atau bahasa apa sekalipun, diajar oleh orang yang alim. Kita sembahyang, kita buat haji, kita puasa. Macam mana kita nak kata dia makbul? Sebab ketenagaan kita tak boleh harap. Kita sembahyang, kita kata makbul. Makbul dari segi perasaan. Makbul dari segi peraturan. Dan peraturan tu kita dapat daripada mana? Daripada orang yang alim lah.
Dengan cara mana kita dapati? Dengan cara belajar. Dengan tidak belajar, kita belajar cara. Belajar kefahaman. Rukun iman. Yang kita kata kita beriman dengan rukun iman. Kita reti Arab, kita tak reti Arab. Quran pun kita tak reti bahasa Arab. Baik hadis Nabi, sedangkan rukun iman ni semua dalam bahasa Arab. Yang kita kata kita faham rukun iman tu daripada mana? Daripada kita tahu sendiri dia dalam bahasa Arab? Tidak. Daripada orang alim mengajar pada kita. Jadi akan berkisah kepada orang yang beritahu kepada kita. Jadi kita nak supaya dapat tahu yang diberitahu oleh orang alim itu daripada pangkalnya, daripada asalnya, yang tidak payah. Bukan dia beritahu daripada idea dia, fikiran dia akan baca sesuatu di depan dia. Dan perkara ini semua adalah diterjemahkan oleh pakar-pakar penterjemah yang dikira lulus barulah boleh diterbitkan. Semua negara dia ada lujnah untuk meluluskan terjemahan biar tepat. Takut-takut akan menjadi sesat bagi pembaca. Kenapa diluluskan terjemahan? Kerana akan dibaca oleh orang awam. Dia baca terjemahan sebab dia tak reti Arab. Apabila diluluskan terjemahan, maknanya semua orang boleh baca. Semua orang akan tahu. Cuma tinggal lagi, tak berpada dengan baca sendiri, dia kena bertalaki dengan guru. Dengan cara inilah ilmu dapat diperolehi dengan betul, dengan baik. Baik Al-Quran, baik hadis. Baik kitab fiqh, baik kitab akidah. Sama. Dengan cara turut-turut tak memadai. Tak sangat-sangatlah kalau kita kata agama kita seperti dia. Untuk budak-budak yang tak balik, boleh jadilah. Tapi untuk kita yang ada fikiran, tak boleh jenis turut-turut. Kita kena bertalaki. Kena mengikuti sesuatu dengan belajar dan bukti, melalui bukti dan dalil. Dan benda tidak payah. Al-Quran, Alhamdulillah, daripada awal hingga akhir, dia sahih belaka. Tak ada da'i. Hadis saja, dia kena belajar kaedah-kaedah yang boleh kita ketahui ini da'if, ini sahih. Apabila orang lain boleh tahu, kita pun boleh tahu. Orang lain boleh tahu perbezaan di antara da'if dengan sahih. Kita pun boleh tahu. Bukan kata terhad dengan dia. Cuma kena belajar. Cara untuk dapat boleh bezakan di antara da'if dengan sahih, dia kena bagi masa untuk belajar. Dia yang boleh tahu tu kerana dia belajar. Kita pun apabila kita belajar, kita dapat tahu. Dan sekarang ini lagi mudah. Apabila kita belajar kaedahnya, dan kita dapati benda ni sudah ditulis. Hari ini begitu canggih alat-alat, kita belajar dah kaedah dia dan kita tengok. Maka ulama-ulama yang terpilih, dia beritahu hadis ni sahih. Ulama yang terpilih, yang memiliki kemahiran dalam satu dunia ni, beritahu da'if. Tinggal lagi satu perkara, berlaku perselisihan di antara da'if dan sahih. Pun kita boleh belajar. Kita ada akal, kita ada otak kepala kita untuk kita tengok tulisan-tulisan mereka yang kadang-kadang 500 muka surat. Tak apalah 500 muka surat pun tajuk kecil. Kerana benda ni rumit. Kita boleh sesat, kita boleh baca. Jadi perkara yang bersangkut dengan ilmu, kita tak boleh ambil mudah. Kalaulah kesilapan berlaku kerana kita abaikan perkara-perkara yang diberitahu oleh Allah dalam surah Syura ni, maka kesalahan kita tidak dimaafkan. Kesalahan kita tidak dimaafkan. Lebih-lebih lagi, kita cakap pada orang kafir, kita ada agama dengan dalil, dengan bukti. Dia tidak ada dalil, dia tidak ada bukti. Benarkah begitu? Mana cara berdalil? Mana cara bukti? Kalau kita tak boleh bezakan da'if dengan sahih, original dengan palsu, yang ada dalam kitab, yang tidak ada dalam kitab, mana kita boleh cakap kita dengan orang kafir? Tak mungkin. Jadi kena ada sesuatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana. Dia turunkan surah, di antaranya surah Syura, nak beritahu pada hamba agama Islam ni agama yang cukup dalil dan bukti. Dan cara penurunannya, dan boleh membezakan di antara original dengan palsu. Dan sebab-sebab pemalsuan berlaku. Perselisihan dan sebab-sebab perselisihan berlaku. Allah beritahu. Dan wahyu yang merupakan perkara yang datang kepada kita melalui Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala melalui Rasul, macam mana cara sampai pada kita supaya tidak keliru, Allah jelaskan. Jadi surah ini dikira merangkumi banyak perkara di segi wahyu, di segi ilmu. Di segi ilmu. Contoh alasan-alasan masyarakat jahil.
Dia kata ni ada dalam kitab. Dia kata ni ustaz tu kata ada dalam kitab, tak memadai. Mana perkataan ada dalam kitab, dia tidak memadai. Perkataan seorang itu sebagai dalil, orang tu kata, ustaz tu kata, itu juga tidak memadai. Dia tidak memadai. Jadi apabila berhajat pada pembetulan, tidak berpada dengan orang tu kata. Lainlah kalau perkara yang dikatakan oleh ustaz itu memang tidak ada khilafiah. Sepakat, sembahyang 4 rakaat zuhur. Tak perlu bahas sebab dah jelas. Yang perlu kita kaji dan kita masuk lebih dalam lagi dalam perkara ilmu, apabila ada orang kata betul, ada orang kata tak betul. Sini kita kena main. Sini kita kena cermat, berhati-hati. Jangan mudah menerima perkataan itu, menolak perkataan orang ini. Tidak betul. Jadi surah Syura mengajak semua manusia, semua umat Islam khasnya, dalam perkara ilmu, kena tahqiq, kena kenal pasti, kena selidik, kena teliti. Dan agama kita alhamdulillah, dia tidak lebih daripada rukun iman, rukun Islam. Lain-lain itu adalah cabang-cabang. Lebih-lebih lagi Al-Quran membahaskan rukun iman begitu detail. Hampir lebih 80% ayat-ayat ini berkisah mengenai rukun iman. Seolah-olahnya Allah Ta'ala ingin jelaskan sendiri perkara-perkara akidah yang tidak nampak. Sebab kesalahan perkara yang tidak nampak ni, manusia tak nampak. Jadi daripada ayat-ayat Allah, apabila dipelajari, maka dia sebagai ekstrak. Dia akan menyuluh. Bila kita mengaji dan kita tadabbur, apa sebenarnya pegangan kita yang orang lain tidak nampak untuk diperbetulkan. Dengan cara bertalaki, dengan cara kita dengar sendiri wahyu, maka dia akan memperbetulkan dalaman kita. Yang mana kesalahan dalaman ni, orang lain tak nampak. Tidak seperti amal yang zahir, Nabi kita SAW dipilih untuk mengajar cara-cara. Rokoknya begini, qiyamnya begini, bacaannya begini, zakatnya begini cara, nisab dia begini cara, hajinya begini nak buatnya. Sebab kesalahan-kesalahan zahir ni orang nampak. Sembahyang tak kena, bacaan tak betul, orang dengar, orang nampak, diperbetulkan. Akidah benda yang tak boleh nampak. Kalau seseorang tu dia sendiri tidak dengar daripada wahyu, penjelasan-penjelasan rukun iman yang tidak nampak ni kalau silap, siapa nak akan perbetulkan dia? Tidak ada siapa. Dan perkara ini Allah Ta'ala ulangi berkali-kali. Tak kira dalam rukun iman yang 6 itu, semua tajuk diberi penjelasan begitu jelas daripada Allah Ta'ala. Begitu jelas daripada Allah Ta'ala. Jadi, surah Syura, surah yang bersangkut paut dengan ilmu. Semua orang kena belajar dan tahu. Dia tidak payah, dia mudah. Tapi dalam bahasa Al-Quran. Jadi kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Setengah orang-orang yang rusak akidah. Dia kata, kitab ni ada tulis begini. Kitab tu ada tulis begitu. Jadi, kitab ditulis. Tak memadai. Pertama, kita kena pastikan kitab itu apa dia. Kalau Al-Quran memang ia wahyu, tak apa. Tidak perlu pertikaian. Dia Quran, dia wahyu. Ataupun dia hadis. Dah hadis dia banyak kategori. 12 kategori di segi kitab-kitab hadis yang telah dikumpulkan. Yang paling muktabar, Bukhari Muslim. Dia tidak seperti hadis-hadis lain. Kerana pengarang penyusun ni, dia tapis. Dia ambil yang terbaik daripada hadis sahih. Bukan sekadar sahih, yang terbaik. Yang mengikut syarat-syarat yang terbaik. Walaupun hadis-hadis lain sahih, tapi syarat tidak sama dengan Bukhari Muslim. Jadi kita kena di segi hadis. Kemudian kitab-kitab muktabar. Dalam apa mazhab? Dia ada kitab yang ditulis, tapi ada yang muktabar, ada yang tidak muktabar. Jadi semua rujukan-rujukan ilmiah biasanya kepada perkara ni. Jadi pengenalan jenis di mana kita nak ambilnya, sumber daripada mana kita nak ambilnya. Jadi kena pastikan ia daripada yang paling sahih, yang paling muktamad. Yang paling sahih, yang paling muktamad. Jadi segala pendapat apabila ada sokongan yang kuat, maka dikira paling muktamad. Berbanding dengan pendapat yang tidak ada sokongan yang kuat.
Sebab pendapat manusia adalah dia ambil daripada apa yang dia faham. Jadi dia faham daripada mana? Daripada sesuatu, daripada wahyu Allah. Daripada ramai orang yang faham ni, kadang-kadang dia ada sikit sebanyak perselisihan. Dalam banyak-banyak perselisihan, ada yang lebih tepat. Ada yang lebih tepat. Yang lebih kuat disebut pada apa? Disebut pada dalil. Disebut pada dalil. Jadi perkara-perkara seperti ini tidaklah rumit mana. Kena ambil masa belajar. Kalau kita nak tahu sungguh-sungguh, tidak payah dan tidak sukar dan tidak susah. Jadi alhamdulillah surah ni kita ambillah sebagai asas untuk cara mengenali dalil, sumber dalil dan berlaku perselisihan tentang dalil. Kita jadikan sebagai asas surah Syura. Yang mana tajuk akidah tauhid, tajuk kerasulan Nabi Muhammad, tajuk balasan hari akhirat. Kalau ada orang pertikai, ini kaedah berdalilnya. Surah Syura adalah kaedah berdalil. Tajuk apa sekalipun berkisar dengan akidah. Kita ambil tajuk besarnya akidah tentang tauhid. Akidah tentang kerasulan Nabi akhir zaman. Sebab itu ada khilafiah di antara ahli-ahli agama. Dan akidah tentang ada balasan pada hari kiamat. Ini topik paling besar sekali. Kalaulah selesai kekeliruan dalam tiga ni, yang lain-lain akan mudah diselesaikan. Jadi caranya, tengok pada surah Syura. Jadi permulaan surah diberitahu tentang wahyu, pertengahan surah diberitahu tentang wahyu, akhir surah diberitahu tentang wahyu. 3 kali betul-betul. Kalaulah tidak mantap lagi, tak apa. Ada lagi surah lain. Tapi ini dikira sebagai asas. Jawapan daripada Allah Ta'ala, kalaulah didapati mana-mana kitab yang ada padanya tulisan bercanggah dengan wahyu, dengan soreh wahyu, dengan wahyu yang dikira paling muktabar, di segi makna yang ditulis oleh ulama-ulama yang ramai, jika ada sesuatu yang bercanggah, lebih-lebih lagi tajuk akidah. Kita sentiasa akan bercakap tajuk akidah. Sebab tajuk ni, dia ada khilafiah sebenarnya. Kalaulah ada khilafiah di segi tajuk furu'. Furu' tak ada masalah, khilafiah dia. Zaman sahabat sudah ada. Dan berterusan, dia tidak akan berhenti. Khilafiah furu' tidak ada masalah. Lebih-lebih lagi masing-masing ada sandaran. Khilafiah akidah memang tidak boleh berlaku. Dia sangat bermasalah kalaulah berlakunya khilafiyah. Jadi kalau kita dapat selesaikan tajuk akidah, maka insya-Allah perkara-perkara lain kita dapat selesaikan dengan lebih mudah. Jadi diberitahu oleh Allah Ta'ala, kalau seandainya ada tulisan-tulisan yang bercanggah, memang tulisan itu ditulis oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Orang tak bertanggungjawab. Yang cuai di dalam tulisan. Yang ada niat khianat. Yang dia cuba nak mengalihkan makna wahyu kepada hawa nafsunya. Yang nak bawa daripada agama asal yang dianuti oleh Nabi dan para sahabat kepada geng dan kuaknya. Dia tak jujur. Dan mungkin penulis itu tidak memiliki bekalan yang cukup dalam masa menulis. Mungkin. Oleh kerana bekalan tak cukup dalam menulis, tentu sekali kekurangan dalam ilmiah dia menyebabkan tulisan dia tidak tepat. Dia kena ambil kira tu. Kena ambil kira. Yang kata, oh ni ustaz, ni guru, ni tu, ni. Kita hormati dia sebagai satu orang ustaz, satu orang guru. Tapi kesilapan kita tak boleh terima. Kita kena sedar. Kesilapan kita tak boleh terima. Tak kira daripada siapa. Yang tidak ada silap hanya Rasul maksum. Orang lain boleh ada. Kadang-kadang kesilapan dia memang tak sengaja. Kalau dia pun tahu kesilapan yang tak sengaja, dia akan tarik balik. Perkara yang dia akan tarik balik, kalau dia tahu, kenapa kita nak ikut? Kerana penulis sendiri, apabila dia tahu silap, dia akan tarik balik. Oleh kerana dia merupakan tulisan, kita pun ikut.
Sedangkan penulis dah, penulis dia silap. Apabila ditegur dia pun tak balik, dia batalkan. Jadi apabila sudah menjadi tulisan yang silap, kalau pengarang tu tarik balik, kita takkan nak ikut yang silap tu. Kalau kita duk ikut juga teruk kita. Sangat teruk. Sangat teruk. Jadi janganlah teruk seperti itu. Rata-rata dalam tempat yang berbeza, nahaj, tahap pengajian ilmu ni berbeza. Tahap pengajian ilmu ni berbeza. Kadang-kadang masyarakat jahil, apabila satu orang tu cakap sesuatu, di sisi orang jahil ni macam Nabi dah dia. Pegang sungguh-sungguh. Sedangkan apabila kita kaji selidik, dia tidaklah alim sangat. Quran pun, kalau tidak ada baris, dia tidak boleh baca. Apatah lagi hadis. Dan apabila kita minta adakan terjemahan yang tepat tanpa dia tengok terjemahan, dia kadang-kadang silap. Apabila kita korek daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada sumber yang sahih maknanya, apabila kita tanya dia kelang kabut. Sedangkan masyarakat jahil anggap dia sebagai satu orang Nabi. Segala perkataan-perkataan dia umpama fatwa yang muktamad. Jadi kita semua umat Islam berhak mempelajari agama kita. Untuk mengetahuinya dengan tepat. Sebab kita nak bawa jumpa Allah. Kita nak bawa agama yang kita hayati ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah nahaj ataupun tahap pengajian di tempat yang berbeza. Berbeza. Dulu sebagai contoh kami pergi belajar. Daripada kita sini pergi belajar. Kita ada dua grup. Satu grup yang mengaji sekolah-sekolah Arab. Pergi mengaji di tempat sana. Satu grup yang pernah mengaji di pondok-pondok 5-6 tahun. Ada di antara yang mengaji ini sudah belajar dan sudah mengajar. Tapi tahap pengajian kita lah, tahap pengajian negara kita, tempat kita. Tapi apabila pergi ke sana, apabila ada sesi temu duga, maka dia temu duga kebolehan. Bukan kita kata kita duduk situ, kita duduk sini, kita baca kitab tu, kita baca kitab ni. Dia nak kebolehan kita. Dia tak tengok sangat sijil. Kita bagi sijil, kita bagi surat. Dia tengok tapi dia nak uji kita, kebolehan kita. Jadi dia ambil kitab dia tu, bagi kita baca. Kalau katanya kita nak masuk kelas 3. Dia bagi kitab kelas 2. Kalau kita nak minta kelas 6, dia akan bagi kitab kelas 5. Tujuannya daripada apa yang dia dengar kita baca dan dia soal, kita boleh memahami. Dan kita boleh hurai dengan baik. Mana layak untuk kelas seterusnya. Sebab mereka ini, setiap perbezaan tahun dia ada ujian 3 kali setahun. Tak lulus, tak boleh naik. Jadi penemu duga daripada ulama-ulama yang dipilih untuk sesuatu tempat, dia akan tanya sesuai dengan yang sepatut. Sesuai dengan sepatut. Jadi kita orang mazhab Imam Syafi'i, dia tak tanya mazhab. Sebab dia tahu kita mazhab lain. Dia tanya perkara yang di segi ilmu. Katalah dia tanya mengenai hadis, dia tanya mengenai tafsir. Sebab semua ni sama saja mazhab mana-mana. Di segi alat-alat ilmu tadi. Daripada apa yang kita baca tu dia tahu kita boleh tidak boleh bahasa Arab. Kemudian dia tanya pula dasar-dasar saja yang kira untuk naik kelas 4 ni kekurangnya dia kena tahu perkara ni yang dipelajari kelas 3. Jadi kawan kita dia mengaji pondok lebih kurang 6 tahun dan dia biasa tu bertalaki jalan lain dan banyak juga mengajar dan dia mengaji. Dan nama tempat dia mengaji pun masyhur. Kita pun tahu tempat tu. Dia minta untuk kelas 5. Tapi diluluskan untuk kelas 2. Diluluskan untuk kelas 2. Jadi dia kata, saya ni dah tua. Saya nak minta supaya masa saya belajar tu tak banyak. 5, 6, 7, 8. Jadi 4 tahun tak banyak. Kalau lah daripada kelas 2 macam mana? Jadi orang begitu menduga tu kata kepada dia, ini kaedah di sini. Kami tak kira tua, tak kira muda. Kami terima semua. Kami tidak ada had umur ni. Di sini tak ada masalah. Awak siapa pun tak apa. Tapi biarlah. Kebolehan awak layak untuk masuk sini. Di sana dia tak kira tua muda. Dia tidak ada. Umur belas kan, 20 kan, 60. Tak ada masalah.
Masalahnya kita boleh tak boleh. Ilmu sebelum untuk masuk ilmu datang lagi. Sebab itu ada cara dia. Kalau kamu tak boleh kelas 2, macam mana nak masuk kelas 3? Sebab kelas 3 tentu fail, tentu kandas. Kamu tak boleh naik kelas. Akhirnya dia kata gini, kalau nak kita angkat satu darjat daripada kelas 2 kelas 3. Lebih tak boleh. Dia fikir-fikir dia tak mampu. Mampu nak tunggu lama. Tapi dia aku memang nahaj tahap pengajian di sini level lain. Dan dia beritahu, saya sudah ada sikit sebanyak pemerhatian dalam perkara seperti ini. Maknanya negara ni tak sama. Tahapnya tidak sama. Jadi kalaulah pengajian yang kita perolehi pada jenis pengajian dia, sistem dia tu lebih mantap, maka lebih baik, lebih berkualiti berbanding dengan tempat atau sistem dia tidak mantap. Jadi daripada inilah kita dapati bahawasanya setengah-setengah keadaan di tempat kita ni daif. Setengah-setengah keadaan, setengah-setengah tempat pengajian daif. Dan masyarakat kita umumnya tak tanya perkara tu. Orang jahil dia tak ada idea nak tanya sebab dia jahil. Kejahilan dia sudah cukup untuk menyebabkan dia tak tanya. Lainlah kita yang belajar, kita akan tanya. Orang belajar dia akan tanya, awak belajar di mana, kitab apa awak belajar ni, banyak mana awak boleh dalam perkara ni, dalam perkara ni. Barulah kita dengar perkataan dia, kita ikuti, kita ikuti pengajian dia, ucapan dia. Jadi kita duduk tanya-tanya tu kerana kita belajar. Kita akan tanya sebab kita ada sebab nak tanya, sebab kita belajar. Tapi orang jahil dia tak tanya. Dia tak tanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam surah Syura, umat Islam, hamba Allah, dia kena tahu basic ilmu. Paling kurang asas dalam surah Syura. Ini surah Syura yang kita nak baca ni. Supaya dengan basic ilmu ini dia tidak mudah ditipu, diperdaya, atau dia tidak akan terperangkap dengan maklumat yang salah. Maklumat yang salah yang dia sebenarnya boleh tahu juga perkara itu betul apabila dia ada asas. Dia boleh tahu perkara itu betul apabila dia ada asas. Jadi surah Syura. Jadi kesimpulannya surah yang kita nak baca ni adalah sebagai suatu jawapan bagi kekeliruan, kesamaran tentang ilmu. Tentang ilmu. Lebih-lebih lagi tajuk akidah tauhid, tajuk kerasulan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tajuk akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ingatlah maknanya dalam surah ni ada tiga tempat permulaan, pertengahan dan akhir diberi jauh secara lebih berbanding apa-apa lain di segi wahyu. Hamim, Ain, Sin, Qaf, Allah yang lebih tahu makna murad dia. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kadzalika yani mithlu dzalikal wahyu. Seperti wahyu itu jugalah. Yuhi ilaika diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad wa ilal ladzina min qablika kepada nabi-nabi sebelum kamu. Wahyu ni sejenis. Dia tidak boleh ada keliru, lebih-lebih lagi tajuk akidah. Siapa yang menurunkan wahyu? Allahul Azizul Hakim. Allah yang Maha Perkasa. Menghukum orang tidak boleh ikut wahyu dia. Al-Hakim, Maha Bijaksana, akan memilih hamba-hambanya yang lulus untuk dimasukkan ke syurga dan akan menghukum dengan azab seksa hamba-hamba yang tidak lulus untuk dihukum dalam azab neraka dengan peraktiraan wahyu. Dia Maha Perkasa, dia Maha Bijaksana. Allah Ta'ala yang Maha Perkasa lagi bijaksana itu, di antara sifat dianya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah segala apa yang di lapisan langit dan apa yang di lapisan bumi. Milik dia semua. Mana kalau dia nak uji kita sebelum masuk syurga, memang milik dia. Dia berhak. Kalau manusia degil dan neraka, dia nak hantar ke neraka, milik dia sebab dia berhak.
Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha agung lagi tinggi di segi sifat dan derajatnya. Al-azim, maha agung, yang tidak ada mengatasi Allah Ta'ala di segi keagungan. Keagungan Allah Ta'ala diberitahu dalam ayat seterusnya. Takadus samawatu yatafattarna, hampir lapisan langit yang besar itu pecah. Min fawqihinna, pecah daripada pihak atas. Sebab apa pecah? Sebab para malaikat yang begitu ramai. Sini ada dua tafsiran. Pecah dengan sebab para malaikat yang begitu ramai. Pecah dengan sebab ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua terjemahan. Pecah, hampir pecah dengan sebab taqlul malaikah, kerana beratnya para malaikat. Begitu ramai. Nabi kita SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, tidak ada satu jengkal pun yang tidak ada dahi malaikat sujud pada Allah di lapisan langit. Tidak ada satu jengkal pun yang tidak ada dahi malaikat sujud. Begitu ramai. 7 lapis penuh dengan para malaikat. Ini langit dia. Macam mana Allah? Jadi takadus samawati yatafattarna, hampir 7 lapis langit itu pecah kerana beratnya para malaikat yang ada padanya. Yang kedua terjemahan, hampir 7 lapis langit itu pecah kerana takut kepada Allah. Min fawqihin, pecah daripada pihak atas langit, atau pecah daripada pihak atas bumi. Mana langit itu bahagian atas nisbah pada bumi. Dua-dua terjemah. Malaikat tu buat apa tu? Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang ramai-ramai itu sentiasa bertasbih, memuja dan memuji Tuhan mereka. Begitu ramai malaikat duduk di langit yang berlapis-lapis. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan para malaikat itu sentiasa beristighfar. Manusia yang duduk atas bumi, manusia yang jenis ahli tauhid, yang mengenali Allah Ta'ala, kenal yang sebenar, kenal seperti mana Allah ajar dalam kitab dia. Itu makna tauhid. Ala ketahuilah, innallaha wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu juga memiliki sifat ghafur, maha mengampuni, suka mengampuni hamba yang kembali kepadanya, meminta maaf. Ar-Rahim, maha mengasihani mana-mana hamba yang dia telah maafkan. Dia tidak akan lagi hukum, tak akan lagi susahkan di akhirat. Jadi setelah sabit bahawasanya wahyu ni sama, wahyu pada Nabi akhir zaman, wahyu kepada Nabi-Nabi dahulu sama, sebab Allah yang menurunkannya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai zajrun, dan dalam ini juga ada makna takhwif, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung. Pelindung di segi apa? Di segi ma'budiyah. Pelindung di segi pemujaan. Dia pelindung bawah lingkungan asbab. Itu dibenarkan sebab itu adalah merupakan kehidupan manusia. Kita dilindungi oleh undang-undang, kita dilindungi oleh pemerintah, kita dilindungi oleh penjaga. Pelindungan di bawah asbab ini biasa. Di sini pelindungan ma fawqal asbab, luar lingkungan asbab. Kita kalau pelindungan luar lingkungan asbab, kita diarahkan supaya minta perlindungan kepada Allah. Seperti mana dalil ada dalam ini. Jadi mereka telah menyeru, telah menjadikan selain daripada Allah pelindung-pelindung yang merupakan luar lingkungan asbab. Dan pelindung-pelindung itu diseru, dipuja, dibuat sesuatu bagi tujuan perlindungan. Allahu hafizun alim. Allah juga akan menjaga, akan menghitung segala perbuatan jahat mereka, segala silap salah mereka, segala perbuatan melampau mereka. Allah jaga. Allah akan hitung untuk dihukum di akhirat. Wa ma anta alaihim biwakil, dan tidaklah kamu wahai Muhammad ke atas mereka itu diarahkan supaya menjaga mereka, menjaga amal mereka, tidak. Kamu hanya diarahkan untuk menyampaikan kepada mereka segala-gala
pemberitahuan daripada wahyu ini daripada Allah. Untuk menjaga mereka tidak. Kamu tidaklah golongan yang menjaga mereka. Kemudian diulangi pula kadzalika. Diulangi kadzalika. Kadzalika diberitahu pada kali kedua ini untuk tajuk lain. Dan ayat ini ayat targhib kepada Al-Quran. Targhib kepada sumber ilmu. Apabila kita nak cakap tajuk ilmu, kena tahu sumber segala-gala ilmu. Yang lain-lain pecahan-pecahan daripadanya. Ini sumber segala ilmu. Kita mengaji Quran, walaupun dia 6,000 ayat, kita boleh khatamkan dia seminggu sekali di segi baca. Ada setengah sahabat Nabi 3 hari 1 kali khatam di segi tilawah dan bacaan. Tapi kita mengaji dia sebulan sekali, seperti bulan Ramadan. 1 juzuk 1 hari. Kita boleh mengaji dia sebagai daurah 2 bulan. Quran, ya sumber ilmu. Dia boleh dibaca sebagai hafalan 30 juzuk 1 hari. Tengok budak-budak hafiz. Apabila sudah khatam Quran dan buat pengulangan dengan baik dan lancar, dia baca Al-Quran sebelum subuh, dia khatam selepas isyak. Dan ia merupakan ujian bacaan 30 juzuk. Dia boleh baca. Budak berapa umur dia? 7 tahun, belah-belah tahun dan ke atas. Al-Quran, sumber ilmu ni begitu sekali. Dihafal dengan mudah. Dibaca sebagai rutin biasa, seminggu sekali khatam. Dibaca dalam bulan Ramadan paling kurang semua orang sekali khatam. 1 juz 1 hari. Cuma kita baca dengan bentuk tadabbur, bentuk talaqi 2 bulan lebih. Ini sumber ilmu. Dalam inilah ilmu. Daripada inilah hadis-hadis Nabi. Daripada inilah kitab-kitab lain dibukukan. Menjadi berjilid-jilid itu semua berkisar kepada wahyu asal. Itu Al-Quran. Jadi targhib kepada Al-Quran. Jadi cara mudah untuk menguasai Islam, kembali kepada asal. Tak jelas pada perkara itu hadis Nabi. Tak jelas kepada perkara itu adalah tulisan-tulisan ulama yang muktabar dalam kitab yang muktabar. Sehingga tidak ada pun sebarang kekeliruan dalam agama ini. Semua sudah ditulis, semua boleh diajar. Dan kita semua boleh belajar. Jadi targhib kepada Al-Quran sebagai sumber asal ilmu. Allah Ta'ala beritahu. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan begitulah juga kami mewahyukan kepada kamu nabi akhir zaman, untuk umat akhir zaman, Qur'anan Arabiyya, Quran yang sentiasa dibaca. Adanya 30 juzuk 1 hari dibaca. Ada lebih daripada 3 hari boleh baca semua 30 juzuk. Ada seminggu sekali khatam 30 juzuk. Ada sebulan sekali khatam, umumnya pada bulan Ramadan. Quran, iaitu Quran yang sentiasa boleh dibaca, sumber ilmu. Arabian dalam bahasa Arab kerana bahasa yang paling kaya. Yang kaya bahasa tu boleh diguna kalimah khas untuk makna yang khas. Tak perlu dihuraikan berjala-jala. Apabila diguna terjemahan kepada bahasa lain, satu kalimah yang sepatut satu, oleh kerana bahasa lain tidak kaya, dia terpaksa ada 2 kalimah, 3 kalimah untuk huraikan makna satu. Tapi Arab tidak. Arab satu, dia ada satu. Cukup loh. Kita tengok dalam kamus Arab, ada satu kalimah searti dia 17. Kalimah searti 17. Boleh jadi ini, boleh jadi ini, boleh jadi ini. Mana dekat-dekat. Sangat-sangat luas. Jadi sesuailah untuk Al-Quran, kitab akhir zaman, dipilih bahasa yang cukup luas. Dengan kaedah yang cukup baik. Kaedah dan tata bahasa. Jadi Quranan Arabiyyah. Jadi begitulah juga sumber ilmu ini kami wahyukan kepada kamu dalam bentuk boleh dibaca sentiasa dengan mudah dan dalam bahasa Arab. Kenapa wahyu ini diturunkan? Litunzira ummal qura. Pertamanya untuk kamu beri peringatan kepada orang Mekah yang reti bahasa Arab. Sesuai dengan kamu berbahasa Arab. Quran dalam bahasa Arab. Dan penganut pertama Islam dalam bahasa Arab. Biar orang Arab ni faham Quran ni dengan bahasa dia. Lepas tu macam mana pelaksanaan? Orang reti bahasa ni guna kefahaman dalam bahasa dia, lalu dia beramal. Barulah orang-orang lain yang tak reti bahasa Arab boleh ikut
kefahaman orang Arab yang tererti bahasa Arab untuk beramal. Kalau orang Ajam faham benda lain, cara lain yang dia buat, orang Ajam dikira tak betul, Arab ni dikira betul. Kerana Arab ni bahasa dia. Ajam bukan bahasa dia Al-Quran. Jadi Allah beritahu tujuan Quran dalam bahasa Arab yang boleh dibaca dengan mudah supaya kamu memberi peringatan Ummul Qura kepada orang reti Arab di Mekah Madinah. Ummul Qura makna Mekah. Kemudian apabila dia difahami, lalu dia dihayati ikuran kepada kefahaman itu, maka akidah berubah daripada syirik kepada tauhid kerana faham. Amalan berubah daripada berbagai-bagai amalan yang direka-reka bukan daripada wahyu kepada wahyu yang ditunjukkan oleh Nabi. Semua berubah. Sahabat Nabi yang berbahasa Arab, sebelum ni dia ada fahaman lain. Sebelum ni dia ada peraturan lain, cara lain. Apabila dia belajar wahyu Al-Quran dengan Nabi dia, semua berubah. Berubah kepada rukun iman, berubah kepada rukun Islam di segi ibadat, berubah bagi segala-gala kehidupan dia dalam adat-adat dia. Jadi contoh. Jadi Allah beritahu bukan Arab saja. Oleh kerana Quran ni sepanjang zaman untuk semua kaum wa man haulaha, supaya kamu juga memberi peringatan kepada orang lain sekitarnya. Dan sekitar Mekah ni satu dunia. Sebab pusat dunia adalah Kaabah. Jadi sekitar dunia, sekitar Mekah adalah seluruh dunia. Kita baca dalam surah Haji, Haji memanggil manusia daripada seluruh pelosok dunia kepada pusat dunia. Wa adzin fin nas bil hajj. Beritahu, iklankan supaya seluruh dunia datang untuk buat haji di pusat dunia. Yang pergi rapat kepada Kaabah. Dan tengah-tengah Kaabah itu adalah tauhid. Itu kaedah agama Islam. Jadi wa man haulaha, dan manusia-manusia lain sekitar Mekah. Ini satu dunia. Beritahu apa? Beritahu dunia ni tempat medan ujian sementara dan tempat kekal abadinya dalam syurga. Jadi wa tunzira yaumal jam'i. Diulangi i'adah tunzira dan beritahu maf'ul. Yang kedua, wa tunzira yaumal jam'i, supaya kamu memberi peringatan tentang hari berhimpunnya manusia seluruhnya di padang mahsyar. Datang dunia tak sama, tapi berhimpun di padang mahsyar sekaligus. Wa tunzira yaumal jam'i. Quran dibaca kepada mereka untuk memberi peringatan kepada orang Mekah dan seluruh manusia akan perhimpunan pada hari mahsyar. Yang mana hari mahsyar itu la raiba fi, yang tidak ada syak padanya daripada pemberitahuan Allah. Dia pasti akan berlaku. Walaupun tak berlaku lagi, walaupun tidak dilihat oleh mana-mana mata. Dan ketika mahsyar itu akan terjadi dua kumpulan. Fariqun fil jannah, satu kumpulan minoritinya ke syurga, wa fariqun fis sa'id, dan satu kumpulan lagi majoritinya ke neraka. Anak beritahu gitu. Quran ini diturunkan yang boleh baca semua dalam bahasa Arab yang cukup sempurna di segi nisbah pada bahasa untuk orang Mekah yang reti Arab dan untuk orang Ajam yang tak reti Arab. Bahawasanya satu hari dia akan berkumpul semua sekali daripada mahsyar, tak kira siapa dia, dan akan dibuat keputusan, minoritinya ke syurga, majoritinya ke neraka. Jadi sebelum itu, apa perlu dibuat? Perlu didekati wahyu. Ketahujian, maknanya Quran adalah ketahujian. Dia kena dekati. Dan dia kena jawab. Segala pemberitahuan Allah daripada kitab inilah jawapan-jawapannya. Dan seperti mana kitab inilah akan dibuat keputusannya di akhirat nanti. Bila payahnya? Tidak payah. Soalan, adakah salah kalau Allah Ta'ala nak jadikan semua ahli syurga? Atau macam mana? Allah kata, walau sya'allah la ja'alahum ummatan wahidah. Di segi Allah kendaki, Allah boleh. Walau sya'allah, kalau Allah kendaki, Allah Ta'ala boleh ja'alahum, jadikan mereka semua ummatan wahidatan, satu umat yang masuk syurga belaka. Allah boleh. Walakin lam yasha, akan tapi Allah tidak kendaki begitu. Kenapa? Dia maha bijaksana. Dia maha bijaksana. Dia buat syurga, dia buat neraka, dan dia adakan ujian di atas kebijaksanaan dia. Yang lulus akan masuk syurga, yang kandas akan masuk neraka.
Dan fitrah manusia pun begitulah. Fitrah manusia begitulah. Semua perkara ada ujian. Semua minta belajar sekolah. Peringkat pertama, peringkat dua, primary school, secondary school, high school, tak kira lah. Tapi untuk jawatan tinggi-tinggi, kena exam. Dia boleh bagi belakang. Mana-mana majikan, mana-mana kerajaan, dia boleh bagi belakang. Tapi mana ada kerja. Jadi di sana adanya exam kerana untuk dipilih. Yang lebih rajin, yang lebih pandai, yang lebih tekun, yang lebih berkualiti daripada ramai-ramai itu. Jadi pemilihan itu adalah fitrah. Jadi Allah Maha Bijaksana. Di segi kudrat Allah boleh buat. Menjadikan semua tu umat yang beriman masuk syurga. Tapi Allah tidak kehendaki gitu kerana Allah Maha Bijaksana. Walakin yudkhilu man yasha. Akan tapi Allah Taala akan pilih memasuki sesiapa-siapa yang dia kehendaki dalam rahmatnya. Dalam rahmatnya. Dia akan pilih. Dan dia bagi kepada semua manusia bebas memilih. Yang ini tak ada pilih kasih. Dia bagi kepada semua hamba-Nya bebas memilih. Tidak ada pilih kasih. Yang ini tidak ada pilih kasih. Sebab itulah yang memilih itu tak kira. Ada orang hamba abdi, dia pilih tauhid, masuk syurga. Tapi daripada keturunan Nabi, dia tidak pilih tauhid. Duduk dengan Nabi, pelihara Nabi, menjadi penaung Nabi, tapi tidak pilih tauhid. Apabila kerana dia tidak pilih, dia dihantar ke neraka. Bilal Habashi, dia orang Habasyah, dia jauh. Bukan asal bahasa Arab. Hitam pula, hamba abdi. Tapi oleh kerana dia pilih tauhid, maka dia menjadi sahabat Nabi di belakang Nabi dalam syurga. Pak saudara dia, keturunan yang sangat baik. Penghulu orang Mekah. Duduk menjadi penaung Nabi, kasih sangat kepada Nabi, tapi dia tidak pilih tauhid. Tidak pilih Allah Ta'ala. Maka dia dihantar ke neraka. Dan dihantar ke neraka buat selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala bagi pilihan semua secara bebas dengan tidak ada pilih kasih. Kalau seandainya pilih kasih, dia akan pilih kaum kerabat Nabi. Yang ni semua ni ahli syurga. Orang jauh-jauh, di ujung-ujung dunia yang tak tahu Arab satu sen pun, dia tidak layak masuk syurga. Pilih kasih, dia ada jenis pilih kasih. Tapi Allah Ta'ala Maha Adil, Maha Bijaksana, dia buka peluang ini pada semua sama rata. Jadi Allah kata walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati, akan tapi Allah akan memasukkan siapa-siapa yang dia kehendaki dalam rahmatnya dengan perantaraan dibagi taufik iman, diberi taufik ikut Nabi akhir zaman, dibagi kepadanya kemampuan untuk buat persiapan menghadap Allah di syurga. Dibagi belakang. Wa zalimun, manakala manusia yang zalim kerana sudah diberi peluang secara bebas, diberi kemampuan akal fikiran, dia masih lagi memilih yang lain, dia masih lagi memilih kitab lain, dia masih lagi memilih perkara yang dikata tak boleh, maka dia dikira zalim. Wadh-dhalimun, dan golongan yang zalim di kalangan manusia itu ma lahum min waliyyin wala nasir, tidak ada lagi bagi mereka di akhirat nanti sebarang pelindung dan sebarang penolong yang boleh menolonginya untuk selamat. Sehingga apabila mati masih lagi zalim, maka di sana tidak ada lagi mana-mana pelindung yang boleh melindungi, mana-mana penolong yang boleh menolong. Semoga Allah lindungi kita semua. Ayat seterusnya zajrul. Jadi sebab manusia zalim itu di antara lain ialah amittakhadhu min dunihi awliya. Patutkah mereka mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung, sedangkan yang berkuasa penuh hanya Allah. Sedangkan yang memiliki ilmu muhit, mengetahui segala-gala hanya Allah. Yang menyediakan rezeki hanya Allah. Yang menyelesaikan masalah hanya Allah. Yang menunaikan hajat hanya Allah. Yang buat dunia pun Allah. Yang buat akhirat pun Allah. Dia masih lagi mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung. Tidakkah zalim? Itu adalah punca kezaliman di antara lain. Fallahu huwal wali. Maka Allah lah sebenarnya pelindung. Wa huwa yuhyil mauta, dan dialah yang menghidupkan semula orang-orang yang telah mati untuk dibalas. Bukan sekadar tu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Taala di atas segala sesuatu yang mungkin berkuasa penuh. Kemudian Allah Taala beritahu
Kenapa terjadinya perselisihan? Allah beritahu, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in." Apa saja perselisihan di antara kamu dengan golongan yang batil, golongan yang adil yang mengikuti syariat wahyu berselisih dengan golongan yang zalim yang mengikuti hawa nafsu. Apa saja perselisihan, fa hukmuhu ila Allah, maka keputusannya nanti serah kepada Allah. Allah nak bagi keputusan kepada orang yang membela wahyu, ataupun Allah nak bagi keputusan baik kepada orang yang menyokong nafsu. Dia berselisih jenis tu saja. Sini wahyu lawannya nafsu. Tak ada wahyu lawan wahyu, tidak ada. Wahyu dia hanya akan ada lawan nafsu. Nafsu bersama dengannya syaitan. Wahyu bersamanya yang malaikat. Manusia diberi bagi pilihan bebas. Nak ambil wahyu yang adanya bersamanya malaikat, ataupun nak menuruti nafsu yang ada bersamanya Qur'an, yakni syaitan dan jin. Jadi apa saja perselisihan kamu pada Al-Quran ini, fa hukmuhu ila Allah, maka keputusan muktamadnya diserahkan kepada Allah. Dzalikumullah, hakim yang buat keputusan itu namanya Allah. Rabbi, dialah pencipta pemeliharaku. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku berserah. Apabila aku patuh, apabila aku boleh taat, apa akan terjadi seterusnya? Tak apa, serah pada Allah. Sebab aku telah buat apa yang diarah, aku telah tinggal apa yang dilarang. Wa ilaihi unibu, dan kepadanya lah aku akan kembali. Berserah kepada Allah, kembali menghadap Allah. Fatirus samawati wal ardh. Siapa Allah Taala itu? Dialah pencipta lapisan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Di antaranya, dia telah menjadikan untuk kamu daripada diri kamu pasangan-pasangan. Allah jadikan kamu pasangan-pasangan. Lelaki dia ada pasangannya wanita, wanita dia ada pasangannya laki-laki. Wa minal an'ami azwajan, bukan saja di golongan manusia berpasangan. Daripada binatang ternak juga berpasangan. Daripada pasangan itulah biak berkembangnya zuriat. Ya zara'ukum fi dengan mana bah. Allah Ta'ala mengembangkan zuriat, baik daripada jenis manusia, baik daripada jenis haiwan, dengan adanya pasangan seperti itu. Adakah benar berlaku begitu? Wahai hamba, kita kena kata ya benar. Allah beritahu apa yang dia sedang buat, apa yang dia telah buat, apa yang dia akan buat. Laisa kamitslihi syai'un. Mudah saja, Allah ni tak sama makhluk. Tidak ada menyerupai Allah Ta'ala apa-apa pun yang tergambar kepada akal fikiran kamu. Takkan menyamai. Yang kamu sebut itu dia makhluk. Sebab pencipta hanya satu. Yang lain semua namanya dicipta, makhluk atau khalqu dengan mana fa'ul. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti mana-mana makhluk. Tapi Allah ada sifat. Wa huwas sami', dia Maha mendengar. Al-basir, dia Maha melihat. Lagi, lahu maqalidus samawati wal ardh. Milik Allah segala kunci khazanah langit dan bumi. Segala-gala kebaikan yang dicari oleh hamba, semua hamba dia cari kebaikan daripada khazanah Allah. Kuncinya siapa milik? Allah milik. Jadi kenapa dia cari kepada yang tidak memiliki? Jadi semua ini nak memberitahu pada hamba, sangat-sangat salahlah manusia tidak menjadikan Allah sahaja sebagai pelindung. Tidak menjadikan Allah Ta'ala saja untuk diseru dan dipuja. Tidak dijadikan Allah Ta'ala saja untuk dilakukan ibadat dan pengabdian. Sangat-sangat salah. Sebab lahu, milik Allah Ta'ala lah maqalidus samawati wal ardh, kunci segala khazanah langit dan bumi. Daripada khazanah inilah yabsutur rizqa liman yasha', dia melapangkan dan memurahkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki sebagai ujian. Wa yaqdiru, dan dia menyempitkan, memayahkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki juga sebagai ujian. Kadang-kadang orang yang sama lapang rezeki, tak lama kemudian dia sempit rezeki, tak lama kemudian dia dilapang balik. Sentiasa bertukar seperti roda selama mana dia berada di dunia. Sebab ia sebagai ujian. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan setiap sesuatu makhluknya Maha mengetahui. Jadi apabila dikenali Allah begitu, maka tak patutlah manusia menyuruh yang lain, mengambil yang lain sebagai pelindung, untuk disuruh dan dipuja supaya diselesaikan masalah dia,
Untuk disuruh dan dipuja untuk dapat menunaikan hajatnya. Cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala itulah adakan syariat. Sini agama. Syara'a lakum minad din. Dialah yang telah mensyariatkan untuk kamu agama. Agama bukan rekaan sosial. Dialah yang telah mensyariatkan kepada kamu agama. Agama sama saja. Cuma Allah Ta'ala sebut di sini agama daripada Nabi-Nabi Ulul Azmi. Tokoh Nabi yang banyak sangat berjuang untuk agama. Dia sebut 5, mewakili semua Nabi. Ada sebahagian Nabi disebut namanya lebih kurang 25 orang. Ada Nabi yang Allah tak sebut. Seperti mana kita baca pada ayat sebelum. Jadi Allah Ta'ala dialah yang telah mensyariatkan agama untuk kamu. Ma wassa bihi Nuhan. Di antaranya apa yang dia wasiatkan kepada Nabi Nuh dulu. Walladhi auhayna ilaika. Dan wahyu yang kami wahyukan kepada kamu. Ini pun asas agama. Cuma Allah Ta'ala adakan dalam ayat ini perbezaan. Untuk wahyu-wahyu sebelum, Allah guna ma, lafaz mubaham. Dan ma ni biasanya makna nakirah. Untuk ma biasanya akan dijelaskan sifat supaya hilang nakirah dia. Tapi untuk wahyu akhir zaman Allah guna alladhi, isim ma'rifah. Bahawasanya wahyu yang sekarang ini dia memang lebih jelas sebab dia ada di depan. Berbanding dengan wahyu-wahyu yang merupakan wasiat daripada Allah Ta'ala yang hari ini tak tahu ke mana. Kalau kita tanya mana Zabur, pergi mana-mana kedai tak jumpa cari. Mana Injil original, pergi mana-mana kedai tak jumpa cari. Mana Taurat original, pergi mana-mana kedai tak jumpa cari. Tapi nak tanya original Al-Quran yang turun pada zaman Nabi hingga hari ini, ada semua kedai. Ada semua rumah orang Islam. Jadi alladhi isim mausul diberitahu khas daripada Allah Ta'ala bahawasanya wahyu Quran yang merupakan dikenali hari ini tak bertukar. Ada. Mana walladhi auhayna ilaik. Dan wahyu Al-Quran yang kami wahyukan kepada kamu, yang intipati wahyu itu adalah tauhid. Adalah agama. Inilah sumbernya. Wa ma wassayna. Kemudian diulangi pula ma. Dan apa yang kami pesankannya untuk Nabi Ibrahim. Yang ini wahyu yang kami pesan, yang kami wasiatkan supaya jaga sungguh-sungguh kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Jadi 5 ini dia panggil Nabi Ulul Azmi. Menyebut Nabi Ulul Azmi sudah memadai sebagai mewakili semua Nabi-Nabi lain. Semua bersumber wahyu. Cuma wahyu disebut untuk umat dahulu dengan lafaz ma, kalimah ma. Untuk umat akhir zaman disebut alladhi. Bezanya ma ni adalah kalimah yang boleh jadi nakirah. Tapi alladhi adalah isim mausul ma'rifah. Dan semua Nabi-Nabi yang kami bagi asas ilmu wahyu, kami arahkan an aqimuddin. Kamu semua hendaklah tegakkan agama syariat yang diwahyukan. Kamu semua hendaklah tegakkan agama yang berasas pada wahyu. Wala tatafarraqu fi. Jangan kamu berpecah belah padanya. Sebab wahyu ni membawa kepada satu. Membawa kepada rukun iman. Janganlah pula kamu berpecah padanya. Cuma dalam wahyu yang terasnya adalah tauhid, yang intipatinya adalah tauhid, ramai orang tak setuju, manusia ramai tak terima. Allah beritahu kabura 'alal musyrikin, menjadi berat kepada orang berakidah syirik untuk menerima wahyu yang menjelaskan tauhid. Orang tauhid dia tak berat, dia minat. Wahyu apabila ada padanya penjelasan tauhid, orang tauhid ni dia minat sangat-sangat. Menjadi kegembiraan dia, menjadi kepuasan dia apabila dia dengar ayat-ayat tauhid. Tapi orang syirik tidak minat. Kita akan baca dalam surah Zumar. Perbezaan jiwa, kalau dia dalam hati dia syirik, dia tak minat tauhid. Sebagaimana orang tauhid, dia tidak minat syirik. Mana-mana perkara, mana-mana ucapan apabila orang tauhid dengar perkara itu membawa pada syirik, dia yang mula sekali akan terkesan. Perkara ni tak boleh disamakan.
Jadi Allah beritahu kabura, menjadi berat untuk diterima wahyu-wahyu yang dalamnya intipatinya adalah tauhid, berat untuk diterima oleh musyrikin. Ma tad'uuhum ilaihi, tauhid yang kamu ajak mereka kepadanya. Jadi orang yang syirik dia tak boleh dengan tauhid. Jadi berat ke atas orang syirik, ma tad'uuhum ilaihi, sesuatu yang kamu ajak mereka kepadanya. Sesuatu apa yang berat? Jadi sesuatu yang berat bagi syirik adalah tauhid. Kalaulah diberitahu perkara syirik juga, dia tak ada berat sebab satu perasaan dengan dia. Jadi sini kabura sini disebut pada ma tad'uuhum ilaihi. Berat kepada orang syirik sesuatu yang kamu ajak kepadanya, yakni tauhid. Walau macam mana berat pun itulah tugas. Walau macam mana berat pun itulah tugas. Cuma ini penjelasan daripada Allah Ta'ala tentang dasar wahyu. Wahyu daripada Allah. Dasar dan khalasah dan juga intipati adalah tauhid. Jika di luar sana orang yang masih fitrah baik, dengan wahyu, dia akan bertambah baik. Di luar sana kalau fitrahnya telah menjadi kucak-kacir, telah dinodai oleh suasana, telah dinodai oleh berbagai-bagai fahaman bisikan, maka wahyu yang memberitahu tauhid ini sudah tidak mudah diterima oleh mereka. Jadi kabura, jadi berat. Dengan begitu pun, sampaikanlah saja wahyu ini. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah akan tarik kepada tauhid siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Adalah orang kamu, adalah orang minat tauhid yang akan mati dalam tauhid, dalam husnul khatimah. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah Ta'ala akan bagi pimpinan hidayah kepada tauhid orang-orang yang ada sifat inabah. Kalau orang depan kamu tu ada sifat inabah, tak lama dia akan terima tauhid. Tapi kalau orang depan kamu tu ada sifat raibun wa syakun, dia payah nak terima tauhid. Sebab kaki sebelah dia berada dalam keraguan. Manakala orang yang ada sifat inabah ingin mencari kebenaran, tak lama dia akan menerima tauhid. Jadi wayahdi ilaihi man yunib, dia akan memberi pimpinan kepada tauhid orang yang ada sifat inabah. Asalnya Nabi, tidak ada orang neraka. Dunia ni dihuni oleh Nabi. Seolah-olahnya dunia ni tempat pertama dipijak oleh satu orang Nabi, iaitu Nabi Adam. Mana orang kafir ni? Katakanlah zaman Nabi Nuh, orang kafir yang syirik ni semua mati dah semua. Setelah turun daripada kapal, yang turun ke kapal ketika itu, bumi ni dipijak semula oleh orang tauhid. Daripada mana datangnya kafir yang majoriti ramai? Allah beritahu pada ayat. Bumi dipijak oleh orang tauhid. Nabi Adam. Bumi dipijak setelah matinya orang syirik dengan sebab banjir. Turun daripada kapal, semua ahli tauhid. Seramai mana yang turun daripada kapal Nabi Nuh, semua ahli tauhid. Sebab ahli tauhid lah Allah selamatkan mereka. Ahli syirik Allah mati habis bakar. Jadi Allah beritahu pada ayat ni, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Tidak mereka berselisih. Sebahagian menjadi syirik, sebahagian menjadi tauhid, melainkan setelah datang kepada mereka itu ilmu tauhid. Berpecah belah setelah ada ilmu tauhid. Wa ma tafarraqu, dan tidaklah mereka berpecah. Bagi nak memudahkan kita faham, dia berpecah ni kita tak boleh ambil banyak. Ambil tajuk-tajuk yang dekat dengan ayat yang Allah Ta'ala ulangkan. Jadi tidaklah mereka berpecah di segi akidah. Sebab itulah mana-mana tafsir kita akan dapati dia tidak pergi jauh. Dia akan beritahu dengan perpecahan, yakni setengahnya beriman, setengahnya kufur. Sebahagian ulama tafsir kata setengahnya muwahhid, setengahnya musyrik. Dia ambil kalimah mudah untuk memudahkan faham. Sebab apa yang dibicarakan sebelum ini dan akan datang ini semua berkisar mengenai akidah. Jadi wama tafarraqu, dan tidaklah mereka berpecah. Jalalain kata berpecah belah pada tauhid. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, mereka setelah datang kepada mereka itu ilmu tentang tauhid. Berpecah belah mengenai tauhid setelah datangnya ilmu tentang tauhid. Jalalain terjemah dua-dua tu maknanya sama. Berpecah belah tentang tauhid
Setelah datang kepada mereka sebelum pecah belah, ilmu pula bitauhid, tentang tauhid. Kenapa pecah belah? Baghyan bainahum. Ini punca. Dengki. Dengki dengan mana sombong lagi angkuh nak tunduk kepada orang yang menyampaikan tauhid. Baghyan. Baghyan diterjemah makna angkuh. Baghyan diterjemah makna sombong. Baghyan diterjemah makna dengki. Hasadan pun ada Allah sebut dengki. Baghyan pun ada disebut dengki. Di antara makna dengki adalah tak ingin dizahirkan kebaikan pada orang. Dengki dengan makna tak ingin kebaikan dizahirkan oleh Allah kepada orang lain. Kenapa dia? Kenapa dia? Itu asal dengki. Seperti Yahudi. Yahudi datang jauh-jauh dalam tempoh yang lama tunggu Nabi akhir zaman. Tapi apabila muncul Nabi daripada Arab, tak boleh terima kerana dengki. Kenapa dia? Kenapa dia dipilih? Ukuran dengki itulah menjadi hijab yang paling tebal untuk mereka menerima tauhid. Jadi Allah beritahu baghyan bainahum, kerana adanya perasaan dengki di kalangan mereka. Dengki dengan mana tak ingin orang tu jadi baik. Lawan bagi dengki adalah nasihat. Nasihat dengan mana ingin orang jadi baik. Nasihat maknanya ingin orang jadi baik. An-nushu iradatul khair lil ghairi. Ingin kebaikan juga kepada orang lain, bukan kita saja. Dengki lawan dia. Kebaikan untuk kita saja, orang lain tak boleh. Kalau ada kebaikan pada orang lain, kita tak setuju. Jadi tak setuju kebaikan ada pada orang lain, lebih-lebih lagi kalau kita kena ambil daripada dia, maka kita jadi dengki. Dengki itu dia panggil baghyan. Jadi inilah punca. Jadi tolong tanyalah, kenapa tak boleh terima wahyu? Adakah kerana dengki? Kerana dengki ini perkara yang asal. Perkara asal. Perkara asal yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kerana kedengkian di kalangan mereka lah, maka ahli tauhid dipilih, ahli syirik ada satu golongan lawan. Jadi kenapa tak dihukum terus? Orang menolak wahyu. Allah beritahu walaula kalimatun sabaqat min rabbika, kalalah tidak keputusan mentakhirkan azab semua ini kepada orang degil dan lagi dengki di akhirat, yang sabaqat min rabbika, yang telah terdahulu dalam takdir Tuhan, ila ajalin musamma, kepada tempoh lain yang ditetapkan, laqudiya bainahum, nescaya serta-merta golongan yang dengki ini dihancurkan, dimatikan. Jadi ditangguhkan kematian, ditangguhkan azab, semua sudah ada takdir daripada Allah. Allah beritahu berkali-kali. Tak ada kata hari ini menolak wahyu, mati. Esok tolak wahyu, terus mati, terus hancur. Allah takhirkan. Ditakhirkan ini juga satu kebijaksanaan sebagai medan ujian. Apa yang kamu nak buat, buatlah. Masa diberi lama untuk berfikir, masa yang diberi cukup untuk berfikir, jawab betul-betul. Setelah jawapan ini diberi peluang untuk jawab ni telah dibagi, kalau kamu silap juga akan dihukum. Jadi takhir azab adalah kalimah, keputusan daripada Allah Ta'ala, daripada azali, untuk diazab untuk satu tempoh tertentu. Kadang-kadang dihukum di dunia sebelum mati, dan berterusan perkara itu di akhirat. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim, sesungguhnya orang yang diwarisi kitab, diberi mempunyai kitab sebab pada wafatnya nabi-nabi, dafi syakkim minhu murib, masih berada dalam keraguan tentang kitab yang dia warisi. Masih berada dalam keraguan tentang kitab yang dia warisi. Muribin, yang menyebabkan mereka tidak betul-betul tenteram. Sebab salah. Nak tolak semua dalil jelas. Nak terima bertentangan dengan adab dan perasaan. Jadi murid maknanya mendatangkan sesuatu gelisah. Sebuah salah. Kurang kerana itulah, oleh kerana wahyu adalah asas yang benar, orang tak boleh terima kerana ada sifat dengki, maka bagi menyelamatkan seluruh manusia, falidzalika fad'u, seru semula mereka itu kepada tauhid, berdalil dengan wahyu yang jelas.
Falidzalika, oleh kerana bahayanya manusia kalau dibiarkan dia dengan keadaan begitu, hukuman berat akan berlaku di akhirat. Maka fad'u, nak menyelamatkan dia adalah seru, ajak dia kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah melalui penjelasan-penjelasan Allah sendiri dalam kitabnya. Wastaqim, dan terus teguh kamu sendiri, baik di segi akidahnya, baik di segi amalnya. Kama umirta, teguh seperti mana diarahkan. Seperti mana diarahkan tu teguh. Dia dua perkara kena fahami dalam ayat ni. Satu, kita buat sesuatu ala kadar, mengikut selera kita, mengikut spek kita, mengikut neraca kita. Kadang-kadang kita buat kadar kita mampu. Contohnya perkara tu yang dikenaki buatnya 100%, tapi kita mampu hanya 30%. Jadi istiqamah ni berarti bawa kepada keadaan 30% kepada 100% hingga mati. Itu istiqamah. Contohnya kita belajar hadis Nabi 12,000. Apakah kita mampu kepada itu? Kita semua akan beritahu kita mampu sekadar. Daripada 12,000 hadis tu kata-kata 4,000 dah kita dapat amal, ada 2% lagi. Daripada 12,000 contohnya mudah, kita dah dapat beramal 4,000. Dia ada 8,000 lagi. Jadi bawa segala-gala yang kita pelajari kepada 100%. Dan 100% itu jangan mundur, jangan turun sampai mati. Itulah istiqamah kama umirta. Nabi kita SAW bersabda, perkara yang menyebabkan dia banyak fikir adalah ayat yang mengatakan fastaqim. Wastaqim kama umirta, dan hendaklah kamu teguh sebagaimana kamu diarahkan. Bukan sebagaimana kamu nak buat, sebagaimana kamu diarahkan, sebagaimana makmur daripada Allah. Bukan sekadar mana kamu mampu istiqamah, sekadar mana diarahkan. Kama wastaqim kama umirta, dan istiqamah dan teguhlah sebagaimana kamu diarahkan. Wala tattabi' ahwa'hum, yakni apa yang diarahkan kepada kamu semuanya namanya wahyu. Yang menyalahi wahyu adalah nafsu. Wala tattabi' ahwa'hum, dan janganlah pula kamu mengikuti hawa nafsu mereka, sebab hawa nafsu mereka menyalahi wahyu. Dituntut supaya istiqamah menuruti wahyu, dan dituntut supaya jangan ikut nafsu. Wa qul, dan beritahu pada mereka terus terang, amantu bima anzalallahu min kitab, aku memang beriman dengan apa saja wahyu yang diturunkan oleh Allah daripada sebarang kitab. Minta saja dia wahyu Allah, kami beriman. Kamu tak boleh paksa beriman dengan kitab kamu. Kami diarah beriman dengan kitab Allah. Jadi kami beriman dengan apa saja wahyu yang diturunkan oleh Allah daripada sebarang kitab. Baik kitab Injil, baik kitab Taurat, baik kitab Zabur, baik kitab apa. Apabila dia diturunkan oleh Allah, nama kitab mana sekalipun kami beriman. Kami percaya ia daripada Allah. Cuma kami akan ikut kitab yang diturunkan kepada kami. Mengikuti kitab yang diturunkan kepada kami. Dan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu, di segi akidah rukun iman sama saja. Sama saja. Tidak ada khilafiyah, tidak ada perselisihan. Sekalipun ada perselisihan di segi furu', cara-cara, tapi tidak ada khilafiyah di segi akidah. Jadi beritahulah kepada mereka terus-terang, aku juga telah beriman dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala daripada mana-mana kitab. Wa umirtu li'adila bainakum, dan aku telah diarahkan supaya berlaku adil di kalangan kamu. Maknanya aku akan sampai ke semua sekali, tidak sembunyikan. Sebagaimana aku akan ajar orang Ajam, sebagaimana aku akan ajar orang Arab, daripada kaum kerabat aku, daripada orang jauh, orang dekat, semua sekali berlaku adil. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah lah Rabb kami, kita semua, dan Rabb kamu. Lana a'maluna, kami akan buat amal-amal yang akan diberi pahala kepada kami. Walakum a'malukum, kamu akan buat amal-amal yang akan dibagi balasan kepada kamu. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada lagi hujah lain selain pada kita Allah, di antara kami dengan kamu. Kita ni adalah agama Allah. Agama Allah dia ada kitab Allah. Hujah kita dalam kitab ni ya.
Tak perlu ambil kitab-kitab manusia. Dia tak ada hujah lain. Kamu kata agama daripada mana? Daripada Allah. Kitab Allah lah hujahnya. Kitab lain tak perlu. Macam kita katalah, di Malaysia, kita duduk dalam negara Malaysia, undang-undang kita akan guna. Kita tak ambil guna undang-undang lain. Warga Malaysia, duduk dalam Malaysia. Undang-undang dia, undang-undang sini. Kita tak ambil undang-undang lain. Jadi apabila kita kata agama mana? Agama Allah. Kita guna agama Allah daripada kitab Allah. Jadi la hujjata bainana wa bainakum, tidak lagi ada hujah lain di antara kami dengan kamu untuk agama Allah. Kitab Allah sudah memadai. Allahu yajma'u bainana. Nanti Allah akan menghimpun semula kita di akhirat. Wa ilaihil masiru, kepadanya lah kembalian. Kepada Allah Ta'ala lah kembalian. Setelah tegak dalil daripada wahyu, Allah beritahu walladzina yuhajuna fi tauhidillah, dan orang yang masih membantah, menentang pada mentauhidkan Allah, min ba'di mastujiba lahu, setelah mana tauhid ini diterima. Setelah mana tauhid ini diterima. Maknanya contoh mudah, katalah Yahudi. Yahudi membantah ayat-ayat Allah yang menerangkan tauhid, sedangkan sebahagian orang ulama Yahudi menerimanya. Seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, di antara tokoh yang mahir dalam kalangan Yahudi di segi kitab Taurat. Dia di antara orang yang menerima tauhid, menjadi pengikut Nabi SAW di kalangan penduduk Madinah. Jadi apabila hujah ini telah diterima oleh ahli tauhid yang mahir kitab tauhid, maka hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim. Hujah-hujah mereka bagi mematahkan tauhid ini sia-sia di sisi Tuhan mereka. Sia-sia. Wa 'alaihim ghadabun, dan mereka akan dapat kemurkaan besar daripada Tuhan. Walahum 'adzabun syadid, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Tiada lagi hujah. Sebab hujah sudah diterima. Allahul ladzi anzal al-kitaba bil haqq wal mizan. Allah Ta'ala lah yang telah menurunkan kitab wahyu dengan kebenaran, yakni mizan, neraca. Ini salah satu ayat, wahyu adalah neraca. Waw tafsiri. Allah yang telah menurunkan kitab penuh kebenaran, atau mutalabbisan bil haqq wal mizan, dan juga neraca. Ayat seterusnya takhwif ukhrawi, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Adakah kamu tahu mungkin kiamat sudah hampir tiba. Maknanya riwayat hidup dunia ini sudah hampir. Medan ujian ini akan akan dihapuskan, dan semua manusia akan kembali menghadap Allah, akan dibacakan keputusan. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Minta disegerakan kiamat orang yang tidak percaya pada kiamat. Sepatutnya orang yang tahu kiamat adalah berakhirnya alam dunia, dan kesemua manusia akan dikumpulkan sekaligus di pada mahsyar. Jadi kiamat ni nama bagi suasana bahaya. Patutnya takut. Jadi yasta'jilu, minta disegerakan kiamat oleh orang yang tidak percaya kiamat. Walladzina amanu, manakala orang-orang yang betul-betul beriman, musyfiquna minha, sangat takut tentang kiamat ini, kerana ia adalah soal kebahagiaan hakiki dan sebaliknya. Wa ya'lamu, dan mereka meyakini annahal haqqu, sesungguhnya kiamat adalah benar. Oleh kerana meyakini benarlah takut. Oleh kerana tidak meyakini, mereka mempersendakan. Ala, ketahuilah, innal ladzina yumaruna fis sa'ah, sesungguhnya orang yang meragui kiamat ini dan menentangnya, la fi dhalalin ba'id, berada dalam kesesatan yang jauh daripada kebenaran. Semoga Allah lindungi kita semua daripada golongan. Allahu latifun bi'ibadihi. Latif ini dengan mana? Maha mengetahui perkara yang halus-halus. Allah maha mengetahui akan sekalian hamba-Nya. Yarzuqu man yasha, dialah yang menyediakan rezeki
yang mengurniakan rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Dia maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian Allah Ta'ala beritahu bahwasanya agama menuntut seorang itu berjuang dan berusaha sebaik-baik mungkin untuk mengumpulkan amal-amal yang ada padanya balasan pahala di akhirat. Itu agama. Kalau tengok pada dunia semata-mata, mereka akan cuba kumpulkan benda-benda yang dia akan guna di dunia. Agama adalah merupakan suatu amalan, satu cara untuk manusia berlomba-lomba untuk mengumpulkan daripada amal-amal itu pahala yang akan digunakan pakai dengan sebenarnya di sana. Manakala dunia ini memperlihatkan kepada manusia supaya manusia berebut-rebut untuk mengumpulkan harta-harta benda-benda yang dia akan pakai di sini. Dia bukan nak pakai di sana, dia nak pakai di sini. Jadi pertembungan di antara dua. Jadi agama Allah Subhanahu Wa Taala adakan suatu cara sebahagian masa untuk dilakukan sesuatu itu secara khusus bagi bersyukur kepada Allah dalam bentuk ibadat. Ada satu keadaan Allah Ta'ala bagi kelonggaran kepada hamba untuk menggunakan dunia. Bukan tolak dan bukan buang, guna dunia. Tapi dunia itu kalaulah digunakan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah, di situ pun Allah Ta'ala ada juga bagi kepadanya pahala. Itu agama. Manakala orang tak beragama, dia tak ambil kisah perkara-perkara pahala. Sebab dia tidak ada dalam fikiran dia untuk dapat redha Allah. Tidak ada dalam fikiran dia untuk bahagia selama-lama dalam syurga Allah. Jadi apa yang dia nak hanya sementara. Jadi tumpuan dia, fikiran dia, pagi, petang, malam dia tertumpu kepada perkara-perkara dan benda-benda yang di dunia ini yang dia akan guna sebelum mati. Dan inilah hakikatnya. Tanya orang dunia, daripada awal hingga akhir dia boleh cakap berjam-jam, berhari-hari, perkara ini saja. Seolah-olah mereka ini untuk perkara-perkara pahala, untuk perkara-perkara syurga, tidak ada masa. Tidak menjadi satu kepentingan. Jadi Allah bezakan dalam ayat ini, agama dia ada satu cara, dunia semata-mata dia ada satu cara. Jadi Allah beritahu pada ayat 20, man kana yuridu harthal akhirati, siapa yang dimaksud hidup dia ingin ladang akhirat. Semasa dunia dia ingin ladang akhirat. Mana syariat-syariat yang ada dalam agama ini dia panggil ladang akhirat. Jadi Allah Ta'ala adakan bandingan ladang kerana ladang ni kena usaha. Daripada usaha akan hasil, akan dapat hasil. Masa usaha itu tak nampak hasil. Setelah berjaya baru nampak hasil. Jadi ladang adalah perkara tempat kita usaha. Jadi siapa yang maksud hidup dia ingin ladang akhirat, usaha yang buah hasilnya akhirat, lalu dia pun coba, dia pun terakai, nazid lahu fi hartihi, kami akan bagi taufik kepadanya lebih daripada niat dia untuk menjayakan ladangnya itu. Asalkan maksud hidup dia untuk bahagia akhirat, lalu dia memilih agama dan amal-amal agama. Apabila iradahnya ada begitu, sebab sini iradah, maka Allah Ta'ala kata, nazid, kami akan tambahkan lagi taufik. Bagi kepadanya semangat, bagi kepadanya kegemaran pada menjayakan ladangnya itu. Dan lawannya, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَوْتَ الدُّنْيَا, dan siapa yang maksud hidupnya hanya ingin ladang dunia semata-mata. Ingin ladang dunia semata-mata. Mana hasil usaha dia nak tengok hasil di dunia. Benda tu benda ni nak pakai di dunia. Jawatan tu pangkat ni untuk guna di dunia. Dia ada dua golongan. Nu'tihi minha, kami bagi juga perkara itu daripada dunia. Kami tidak hampakan. Tapi orang seperti itu, wa ma lahu fil akhirati min nasibin, tidak ada lagi baginya di akhirat nanti sebarang bahagian. Tidak ada.
Kalau maksud hidup hanya dunia semata-mata, memang orang seperti ini tidak ada bahagian apa-apa pun di akhirat. Allah ayat 20 ini biasanya nak beritahu pada kita, manusia yang tidak ambil peduli kepada agama, yang menyebabkan dia terjerumus pada syirik, biasanya duniawi. Dia tidak ukhrawi. Biasanya duniawi. Agama dia beramal itu untuk duniawi, untuk habuan duniawi. Perkara-perkara dunia. Agama jenis itu yang membawa kepada syirik. Tapi kalau agama ukhrawi, biasanya dia berhati-hati. Dia tak main ala kadar. Dia akan teliti supaya perkara yang dia buat itu akan diberi balasan yang sebenar di akhirat. Jadi ketelitian adalah berasas kepada akhirat. Kalau main-main, sebenarnya dia berkisah mengenai kehidupan duniawi. Dia tak lagi lebih daripada itu. Jadi kalau betul-betul orang tu orang akhirat, dia sanggup sebenarnya untuk memahami agamanya, walaupun sedikit banyak akan berlaku kekurangan di segi keduniaan. Sebab maksud dan perjuangan dia akhirat. Jadi apabila dia jadikan maksud dan perjuangannya akhirat, dia boleh korbankan keperluan duniawinya. Sebaliknya kalau orang tu maksudnya hanya duniawi, dia tak akan korban akhirat. Dia akan korban ke akhiratnya. Maksud hidupnya duniawi, dia tak akan korban dunia untuk akhirat. Sebaliknya dia akan korban akhirat untuk dunianya. Jadi tauhid membawa kepada keakhiratan. Manakala syirik biasanya membawa kepada keduniaan. Jadi orang syirik ini, dia tidak cuba nak memahami wahyu yang menjelaskan tauhid. Dia tak cuba memahami. Kata-kata kalau kita tanya orang syirik ini, macam mana pandangan dia dan dia sendiri dengan wahyu? Macam mana pandangannya dan sambutan dia, layanan dia dengan wahyu? Kata-kata orang syirik ini, dia tidak ada hubungan rapat dengan wahyu Allah. Daif, lemah sangat hubungannya dengan wahyu. Kerana matlamat sebenarnya mereka adalah kehidupan dunia semata-mata. Jadi Allah Ta'ala beritahu, am lahum syuraka syar'u lahum minad din. Adakah bagi orang syirik ini, dia ada sekutu-sekutu yang bersaing dengan Allah Ta'ala? Kerana Allah mereka sebut, sekutu-sekutu ini juga mereka sebut, makna satu saingan berlaku. Saingan. Syirik-syirik mana itu? Kalau doa hanya untuk Allah, ada juga masa untuk didoa kepada yang lain, mana yang lain itu saingan Allah Ta'ala. Jadi Allah tanya, am lahum syuraka syara'u lahum minad din. Apakah ada bagi mereka yang golongan syirik itu sekutu-sekutu, pujaan-pujaan batil mereka yang telah mensyariatkan untuk mereka agama ma lam ya'zam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kerana kalaulah diizin oleh Allah, ia ada dalam wahyu Allah. Agama, dia akan ada pada wahyu Allah. Apa yang ada dalam wahyu, itulah keizinan daripada Allah. Jadi apabila perkara yang mereka buat itu tidak ada dalam wahyu Allah, tentu sekali disyariatkan oleh pujaan-pujaan mereka. Jadi apakah pujaan-pujaan batil mereka yang mereka suruh dan mereka puja itu mengadakan syariat juga dalam perkara agama yang Allah tak izinkan? Dia berani buat syariat bersaing dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah berlakunya syirik. Sebab itulah berlakunya berbagai-bagai perkara-perkara yang ditimbulkan dalam agama yang tidak ada pun asasnya daripada wahyu. Walaula kalimatul fasli, kalaulah tidak kerana keputusan mentakhirkan azab, laqudiya bainahum, nescaya dunia ini lagi serta-merta mereka-mereka yang mengadakan agama ini yang bertentangan dengan wahyu dihukum. Wa innadh dhalimina lahum 'adzabun alim. Dan ingat, apabila sabit perkara ini kepada mereka, maka dikira mereka itu zalim, mengadakan agama yang bertentangan dengan wahyu Allah. Wa innadh dhalimina, dalam ayat ini dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, tafsir Baghawi, zalim di sini adalah musyrikin. Kerana yang mengadakan dalam agama biasanya adalah golongan syirik. Wa innadh dhalimina lahum 'adzabun alim, dan sesungguhnya golongan yang zalim yang syirik itu
bagi mereka azab yang sangat pedih. Semoga Allah lindungi kita semua. Dan di akhirat nanti, hari ini Allah tak nampakkan dia suatu keputusan. Allah akan nampakkan mereka ini keputusan di akhirat. Oleh kerana keputusan dunia tak nampak, mereka bebas. Mereka sangka tidak ada apa-apa kesalahan. Kalau seandainya saya salah, dunia saya ditarik. Kalau dikiranya saya salah, urusan saya tidak beres. Sedangkan segala-gala itu adalah ujian. Cuma apabila mereka kembali ke akhirat, di waktu keputusan dibaca, di waktu balasan dibuat, di waktu sudah tamat waktu ujian, taradzalimina, kamu akan tengok Muhammad golongan yang zalim dan syirik itu musyfiqina, sangat-sangat takut. Takut apa? Mimma kasabu, daripada amalan-amalan yang mereka telah buat semasa dunia. Sebab amalan itu telah betulkan menjadi azab neraka. Mereka sangat-sangat takut kepada apa yang mereka telah buat. Wa huwa waqi'un bihi, sedangkan amalan mereka yang telah betulkan menjadi bahaya, yang telah betulkan menjadi azab neraka akan menimpa mereka. Takut macam mana pun benda itu akan datang kepada mereka. Sebagaimana perkara ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Walladzina amanu, orang yang betul-betul beriman di atas akidah tauhid, akidahnya menambah tiru keiman, wa amilus solihat, dan dapat melakukan amal soleh yang banyak lagi baik, fi rawdatil jannah, berada dalam taman-taman yang luas, kebun-kebun syurga yang luas. Taman-taman yang luas, kebun-kebun syurga yang luas. Lahum ma yasha'un, bagi mereka nanti apa saja yang diingini oleh mereka ada disediakan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi perkara yang berlaku di balasan pada balasan akhirat memang bertentangan dengan dunia ini. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah dia berada dalam taman-taman kebun syurga dan dapat segala-gala keinginan, dialah kurniaan yang sangat besar lagi agung. Dzalika yadimika syurga, balasan seperti itu. Allazi yubashshirullahu ibadahu, ya Allah Ta'ala sentiasa memberi berita gembira kepada sekalian hamba-Nya. Daripada inilah tafsir. Yubashshir ni adalah kalimah daripadanya tafsir. Seperti mana istilah yang kita guna pakai. Tafsir duniawi, tafsir ukhrawi. Ya demikianlah syurga dan taman-taman dan apa saja yang dikehendaki oleh mereka, diciptai oleh mereka, dibalas, diberi. Itulah dia berita gembira yang Allah Ta'ala sentiasa bagi kepada sekalian hamba-Nya. Hamba-Nya ni mana? Alladzina amanu wa amilus solihat. Hamba yang ada sifat iman, hamba yang sentiasa ada sifat amal soleh. Qul, katalah kepada mereka. Di sini Nabi kita SAW nak beritahu kepada masyarakat, lebih-lebih lagi pada kaum kerabat. Nilai sebenarnya di sisi Nabi adalah amal. Jadi qul, katalah kepada mereka, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta di atas mentadbirkan wahyu sebarang upahan. Aku tidak minta sebarang upahan bagi menyusahkan kamu. Contohnya minta yuran dengan begitu banyak, nak habiskan 30 juz Al-Quran ni, dia minta yuran katakanlah satu bebanan. Beritahu pada mereka, aku tidak minta di atas mentadbirkan wahyu Al-Quran ini sebarang upahan yang tidak boleh membebankan kamu sebenarnya. Cuma illal mawaddata fil qurba, kecuali minta supaya kasih sayang kaum kerabat hendaklah perlu dijaga. Kalau kamu tak minat sekalipun wahyu, janganlah hentam aku, anggap aku bukan kaum kerabat kamu. Tak minat wahyu hari ini, janganlah hentam aku, buang aku daripada kaum kerabat. Layanilah dia seperti mana kaum kerabat biasa. Aku minta supaya dia layani seperti mana kasih sayang sebagai kaum kerabat biasa. Maknanya wahyu ini aku sampaikan secara percuma, tidak membebankan kamu. Kalau kamu tak minat sekalipun isi kandungan wahyu, janganlah hentam aku luar daripada sikap kaum kerabat. Jadi Nabi nak supaya kamu layani aku sebagai kasih sayang daripada kaum kerabat. Ingat, wa man yaqtarif hasanatan, dan siapa saja yang dapat melakukan kebajikan, nazid lahu fiha husna, kami akan tambahkan kepadanya
pada kebaikan yang dia buat itu balasan yang lebih baik. Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah Maha mengampuni, syakur, menghargai akan amal-amal hamba. Ini berterima kasih, amat berterima kasih makna amat menghargai segala amal-amal hamba. Walaupun sekecil mana sekalipun, apabila menepati syariat dan sunnah, ikhlas, dia akan balas dan dia akan digandakan balasan itu. Kita akan sambung selepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Waj'al akhiratana khairan min al-ula. Qadina billahi rabban wa islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. صلى الله عليه وسلم.